kepada anda semua. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kami dalam podcast Wirausahawan. Saya Aman Fitri dan saya Ras Muhammad dan kami berada dalam podcast Wirausahawan. Jadi terima kasih kepada anda yang sentiasa tengok. Tahniah Aman. Tahniah sebab kita dah episod kelima dan hari ni kita ada guest. Kita cuba untuk memanggil ataupun invite John Travolta. Tiba-tiba kenapa John Travolta kan? Ada kena mana ke? Tak ada. Okey, kita dah cakap pasal tu. Tapi kita tak dapat international, kita dapat yang local je. Boleh lah. Legend juga. Legend juga. Jangan terkejut. InsyaAllah kita dah bersama dengan 4 tetamu. Alhamdulillah. Nombor 4 lah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus-terus subscribe, yang on notification juga. Banyak input-input yang kita berikan kepada anda. Shot-shot kita tu pun boleh tengok. Terima kasih banyak for the support. It's a big heart from us. Betul. Terima kasih banyak. Dan dah masuk minggu kelima ni, kita dah kupas banyak isu. Banyak lah. Kalau kita fikir balik, kita pernah kupas pasal isu poligami, kita pernah kupas pasal isu TikTok ditutup kat Indonesia, pasal viral, pasal minggu lepas tentang branding, branding. Banyaklah kita kupas. Dan minggu ni kita nak kupas tentang bawang. Bukan. Okay. Bukan. Bawang tu yang ada kupas. Kita nak bercerita tentang satu topik yang tak tahulah Man. Saya ada perspektif saya sendiri, tapi saya benci dengan keadaan ni. Okey. Saya benci bila ada orang cakap orang Malaysia memilih kerja. Tapi peluang pekerjaan banyak. Saya yakin peluang pekerjaan banyak. Okey, saya setuju dengan tu. Saya yakin. So bila orang kata dia tak ada kerja dan tak kerja, saya tak boleh proses tau. Saya marah dengan topik tu. Ke sebab dia orang ni memilih? Hidup kau dah susah, kau pilih apa lagi? Kan, kecuali kau ni memang tak ada disiplin lah. Memang kau memang tak pasti lah. Memang susah nak bagi tahu. Sebab susah ni nak cakap ni. Sebab semua orang duduk dalam keadaan yang kita cuba memahami mereka. Contoh, mungkin ada remaja yang lepasan SPM, lepasan sekolah, universiti mungkin, ataupun SPM lah, universiti, yang mereka tidak rasa ada keperluan untuk kerja sebab keluarga masih menanggung mereka. Parents kaya, tinggal duit banyak, kan? Satu golongan dah kita dah hilang dah that talent. Nombor 2, mungkin juga golongan yang sekarang ni menyedihkan bila saya cakap ramai suami-suami yang berharap dengan isteri, yang bergantung pada isteri yang bekerja. That's is another one lah. Ini bukan kata kita tengok dan kita perhati saja. Ini kita mendengar rakan-rakan kita, orang selain kita dan sebagainya. Ni reality, bukan kita buat cerita. Jadi adalah pelbagai keadaan yang kita mungkin boleh mendengar dan kita, yalah, masalah kita terima atau tidak. Apa pendapat you boleh kongsikan juga. Boleh kan? Je tapi cerita dia, Malaysia ni dibanjiri oleh warga asing dengan alasan peluang pekerjaan setengah-setengah tu tidak dapat dipikul oleh orang rakyat Malaysia. Dan orang Malaysia ni sebenarnya nak kena buat apa? Sebab kalau kita pergi negara-negara yang memang rakyatnya padat, contoh macam China lah. Saya pernah pergi ke Shenzhen, Beijing. Bukan Shenzhen. No, bukan Shenzhen. Lagi. Guangzhou. Bukan. Hong Kong. Bukan. Ibu negara juga. Apa alamak, bukan Shenzhen yang baru ni saya pergi. Beijing, Guangzhou bukan juga. Bukan. Apa nama tempat? Masya Allah, tabarakallah, lupa. Tapi tak apa. Kejap lagi kalau kita ingat balik. Saya pernah pergi ke satu daerah di China ni. Penduduk dia sangat padat. About 20 million sedekat city tu yang sebesar Selangor dan Kuala Lumpur. So bayangkan, sebesar Selangor dan Kuala Lumpur combine. Shanghai. InsyaAllah. Lambat sampai Shanghai. Saya pernah pergi dia ada 22 juta rakyat. Padat kan? Saya tengok semua orang bekerja dan saya tak nampak seorang warga asing pun bekerja. Kalau kita pergi kat fast food, rakyat mereka yang bekerja daripada muda sampai tua. Yang sapu sampah rakyat mereka. Maksudnya yang ada hanyalah expatriate yang ada skill bekerja di company besar lah. Yes, yang memang datang dengan buruh lah. Tak ada. Buruh tak ada warga asing. Semua talent lah. Semua, yes. Dan saya fikir macam, maksudnya orang tempatan dia memang maksimaskan orang punya demand and supply. Jadi benda tu tak berlaku kat Malaysia.
Kalau kita tengok sekarang warga asing kat Malaysia ni berjuta tau. Sekarang yang ada berjuta-juta daripada negara-negara contoh Kenya. Kenapa saya suka Kenya? ada pasangan ada tak, saya teringat orang kata once you go black you never turn back. Okay, next. Okay, ada benda aku tak boleh connect. Okay. Bukan aku tak nak sambut, aku just tak faham. Okay, baik. So warga asing daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada Nepal, daripada Pakistan. Well, kita tidak ada apa-apa concern tentang mereka. Kita tak racist pun sebenarnya. Malah mereka ni datang ke Malaysia bila mereka involve dalam sektor 3D. Bukan 3 dimensi tapi 3D. D yang pertama dangerous, D yang kedua difficult, D yang ketiga dirty, DDD. Okay. Jadi mereka industri sektor yang terlibat dengan 3D ni memang kita allocatekan kepada warga asing. Tapi ada juga industri sektor-sektor yang tidak terlalu bahaya, tidak terlalu dirty dan tidak terlalu difficult. Juga orang kita tak nak bekerja dan tak nak buat. Saya ada baca satu artikel tau. Okay. Dekat Europe lah. Ada seorang lelaki ni, kerja dia adalah tukar mentor dekat pencawang yang tinggi tu. Okay. Dia hanya bekerja setahun 2 kali saja. Amboi. Sekali dia tukar mentor, dia dibayar $20,000. Wow. Itu kerja yang difficult contoh dia kan. Kita loketkan kepada warga asing. Betul tak? Ya, betul. Itu kerja difficult. Ada juga kerja difficult dekat China. Saya baru baca. Kerja dia adalah tak buat apa-apa. Kerja dia adalah menjadi peneman kepada orang. I heard about this. You read that kan? Peneman pada orang. Macam contoh, you lonely, like call, I just pergi teman makan, no tak ada physical attack lah. Teman makan, sit dan balik, people pay for you. How's that? Nice. That's nice, right? That's nice. Okay, so kenapa hari ni kita kupas pasal isu ataupun pekerja ni lah, pekerjaan dan sebagainya? Sebab saya kira dalam circle rishwat sendiri pun kita tak pernah kurang peluang untuk sesiapa saja. Betul. Nak bergelar apa, dropship boleh, affiliate boleh, agent, stockist boleh, agent boleh, business owner boleh, partner boleh, apa saja boleh. Kan? Nak jadi menantu pun boleh. Tu kena pian tepi. Adalah jadi menantu. Ada. Baik, tak apalah. Baik. Faham tak? Faham. Apa yang faham? Banyak jawatan kosong ni sebenarnya. Tapi itulah dia. Tetap juga tidak mengambil peluang ni untuk try sesuatu, cuba sesuatu. At the end of the day, kita yang marah. Ramainya bangsa asing kerja kat negara kita. Lepas tu siap ambil kita punya subsidi lagi. Kan? Subsidi pun kita dah kupas juga ni. Kita dah kupas juga tentang subsidi kan. Jadi ini adalah satu benda yang saya kira kalau kita tidak atasi. Sebab tu saya suka kan, kalau mana-mana government, mana-mana kerajaan yang bila mereka mula memerintah, mereka tekankan dalam soal pendidikan. Sebab pendidikanlah sebenarnya asas melahirkan ramai orang-orang yang bagus dalam kejaya. Benda ni bukan berlaku dekat beberapa negara saja. Kita melihat negara seperti Singapura, contohnya India, mereka menghantar, China menghantar anak adik-adik ni semua pergi belajar sampai ke luar negara, Oxford, banyak universiti terkenal di seluruh dunia, dan balik ke negara mereka dan berbakti pada negara. Betul. Sebab itulah ramai expertise pun daripada negara-negara tadi sebenarnya. Jadi Malaysia ni segi juga saya kita kena faham inilah satu masalah sosial yang bukan hanya tanggungjawab kerajaan sahaja semata-mata. Tapi siapa lagi yang ada kuasa untuk mengubah sistem pembelajaran kita, untuk melahirkan lebih ramai anak-anak muda yang lebih berwibawa kan, lebih dapat berjasa pada negara balik. Kalau kita tak ubah sekarang, bila lagi kita nak ubah? Contoh Malaysia sekarang ni, sikit kupas tentang keadaan yang berlaku dekat Malaysia. Sebab saya seorang ayah juga. Sekarang dengan UPSR tak ada man. Dia ada apa? Team up tak ada. Dia ada apa sekarang? Dia hanya ada SPM je. Wow. Jadi jadi yang PT3 semua tak ada. Budak-budak tak boleh nak grade diri mereka. Aku nombor berapa dalam kelas sekarang? Apa level aku sekarang? Aku dapat A berapa? Nak pergi masuk mana? Merit dia dah berubah. Tak macam kita dulu. Macam kita dulu. So kita agak haywire sekarang ni. Dan tambah lagi waktu kita bersekolah pula berbeza. Kita memulakan persekolahan pada bulan 3. Jadi it's quite haywire. Quite kelang kabut sikit sekarang.
Tambah lagi syllabus man, masya-Allah tabarakallah. I don't know, matematik SPM umpama macam dah level master. Terlalu difficult lah. Saya ni consider salah seorang expert ataupun expert pula pijak pandai matematik tau sama sekolah luar. Okay. Saya tak boleh jawab kan. Common sense tak ada. Sebab soalan tu macam seolah-olah sangat difficult. Saya tak faham kenapa. Tak boleh diselesaikan. Tak boleh diselesaikan. Walaupun ada rumus-rumus dia. Sebab terang saya cakap, jadi budak-budak tengah struggle sekarang. Saya fikir macam tu lah. Sebab saya pun ada anak. Dan I think kerajaan need to do something. Belum lagi masuk silibus pembelajaran yang hanya dekat Malaysia ni hanya memfokuskan student-student kita menjadi employee. Bukan membina dari sudut lain. Contohnya jadi self-employed ke ataupun entrepreneur dan sebagainya. Jadi ini semua saya kira dia drive kepada keadaan yang kita tengah hadapi sekarang, di mana masyarakat kita, anak-anak muda kita, satu, memilih kerja, dua, tidak berdaya saing, ketiga, tak ada qualification, keempat, tak ada, I don't know lah, something is wrong somewhere. Tapi kita ada kejap lagi usahawan yang dengan kita ni kejap lagi yang membawa peluang pekerjaan yang terlalu banyak. Saya rasa dia different sikit lah. Dia bawa konteks dan cara yang berbeza sebab dia memberi ruang dan peluang kepada orang untuk berniaga. Maksudnya berniaga tau. Maksudnya berbisnes, bertanggungjawab dengan aktiviti kau sendiri. Kau nak duit kau kerja. I think it's very good. It's very good. Dia membantu ramai. Dan dia ada training. Tu saya dengar dia ada akademi dia sendiri, which is good. Sebab apa-apa saja pun man, apa-apa saja, insyaAllah kalau kita terapkan pendidikan dalam apa-apa saja kita nak buat, insyaAllah kita akan dapat good result, insyaAllah. Macam menteri pelajaran lagi. Kita tak sabar sebenarnya nak bawa John Travolta tadi. Bukan? Kita order John Travolta. Kita tengok yang sampai siapa. Orang dia bukan biasa-biasa. Viral kot. Dia memang legend viral. Dia buat live je viral. Kalau macam minggu lepas, dia punya viewers dia beribu-ribu. Sama juga. Tapi dia disiapkan hentam sekali. Dia memang beribu tapi hentam dia. Ini memang kental lah. Dia memang kental. Okay. Tak sabar. Saya pun tak sabar. Jadi kita akan ke commercial break dulu. Anda stay tune sama kami. Jangan ke mana-mana. Yang mana tengok kami belum subscribe, tolong subscribe sekarang dan on the notification. Betul. Kita jumpa anda sekejap saja lagi bersama dengan John Travolta. Selamat kembali dalam Wirausahawan Podcast bersama-sama dengan saya Aman Fitri dan saya Ras Muhammad dan juga John Travolta. Bukan? John Travolta. Kita bersama-sama dengan Tuan Najib Jalil daripada GTR sendiri. Saya teringat cerita From Paris with Love. Kan? Memang John Travolta tu. Itu bukan zaman saya tu. Sama lah. Zaman kita lah. Jangan feeling-feeling lah. Cerita baru lah. Cerita terkini juga tu. Zaman saya rindu awak 200%. Okey, Tuan Najib, kita nak kenalkan diri dulu. Silakan. Terima kasih kepada dua jejaka dan hebat. Terima kasih. Orang ni kan podcaster yang dahsyat sekarang. Dahsyat. Nama saya Muhammad Najib bin Jalil, founder kepada GTR Burger, the number one street digital burger in Malaysia. Alhamdulillah hari ini GTR Burger telah ada 300 lebih cawangan di seluruh Malaysia, di 14 negeri. 14 negeri Semua negeri ada lah. Semua negeri kita ada. Jangan risau, jauh dengan dekat je daripada rumah anda, tapi cari mesti ada, insyaAllah ada. Baik, mesti ada. Dan kita dah melahirkan ramai usahawan, malahan ada yang sudah mencapai sale jutaan ringgit buka stall ya, dengan berniaga burger di tepi jalan. Sebab kalau tengah jalan kena langgar nanti. Betul, setuju. Nanti kalau kena langgar susah nanti. Okey. Jadi tuan, tadi tuan ada mention tentang street burger nombor 1 di Malaysia. Digital street burger. Digital street burger. Siapa yang iktiraf? Sendiri-sendiri iktiraf.
Susah pun lah. Kita di sini sebab kita cari yang lain. Tak ada yang buat digital. Semua kira manual. Nah, I mean, why do you claim that? Why? Sebab kita punya sistem digital yang mana semua store kita menggunakan sistem inventory, POS, sehingga kan pengurusan digital. Okey, mungkin penonton kita mungkin kurang faham. Mungkin Tuan Najib boleh leverage lagi. Mungkin elaboratekan lagi. Dia macam maksud dia. Kita lihat industri street business, bukan street burger, kita tahu street business ni tak kisahlah meniaga apa, goreng pisang ke cakoi ke apa benda lah meniaga kat tepi jalan kan. Apa permasalahan mereka adalah tidak ada kedudukan profit yang betul. Mereka tidak tahu, almost 90% ke atas tidak tahu berapa untung dia yang lepas. Okey, faham. Berapa untung bulan lepas? Faham. Berapa modal aku pakai? Minyak guna berapa? Nampak duit pakai. Beli apa-apa je lah. Anak nak sekolah pakai itulah duit tu. Laki nak beli rokok itulah duit dia. Ini masyarakat Malaysia macam tu lah. Masyarakat Malaysia tak kisah. Di mana Indonesia pun sama juga. Thailand lebih kurang je. Okey. Asia lah lebih kurang. Asia lebih kurang. We talk about street game. Masuk umpama macam kais pagi makan pagi lah. Yes. Okey. Alright. Padahal pendapatan mereka lumayan sebenarnya kalau diurus dengan baik. That's why dengan sistem digital kita boleh control inventory, kita ada daily reporting dalam sistem digital menggunakan phone saja. Kita ada profit and loss statement yang dikeluarkan setiap bulan. Dia boleh tahu purchasing dia berapa. Dan sehingga kan kita boleh keluarkan barang-barang subjektif seperti sos mana boleh kira, takkan nak kira 3 titik 6 titik, betul tak? Barang subjektif tak tahu. Barang subjektif macam sos, mayonis ini tak boleh dikira. Dia tak boleh di measure. Tetapi dengan sistem kita boleh measure dengan percentage. Macam sayur, takkan kita nak letak 3 helai berapa gram nak timbang dulu, betul tak? Make sense. Tak, so benda ni penting untuk public tahu tau. Sebab yang membunuh dalam perniagaan F&B ni adalah wastage. Pembaziran. So kita boleh tahu dalam PNL kita tahu kadar pembaziran, pembelian, cost, operating cost, dan mereka akan keluar satu profit and loss statement yang tepat. Saya tak sekolah tinggi. Saya nak bukan ni bukan cerita sebenar. Saya sekolah tinggi. Saya saya ingat kan. Baru dia ambil itu hari. Saya kira satu awata. Saya tidak sekolah tinggi. Dan saya nak mula berniaga. Siapa yang manage semua tu yang tadi Tuan Haji cakap pasal profit and loss, inventory. Siapa buat tu? Semua ni sistem yang buat. Dia just key in saja. Follow the step. Saya kena pandai key in je. Pandai guna phone. Kalau tak pandai guna phone, payahlah, susahlah. Baik. Tapi majoriti rakyat Malaysia saya rasa boleh. Selagi boleh tekan WhatsApp, boleh. Boleh tu. So, pakai phone aja. So, pakai phone, mereka boleh kena buat daily report, cash management, dan juga yang paling penting dalam business street ke whatever business, jaga operation hours saja. Maksudnya tetap pukul berapa konsistensi tu. Barang saya nak ambil kat mana barang? Kita ada stokis. Kita ada 26 stokis di seluruh Malaysia. Termasuk Sabah Sarawak. So distribution tak ada masalah. So maksud kalau saya nak ambil barang, saya call dia hantar? Tak ada. Saya kena pergi ambil? Pergi ambil. Kalau dia call dia hantar, dia charge sikit lah. Dalam move lah sama sekarang. Pandailah stokis sudah buat duit tepi. Kalau stokis tu pandai buat duit tepi, dia sediakan khidmat penghantaran. So maksudnya di seluruh Malaysia ni accessible lah untuk pergi ke stokis. Kita dah selesaikan masalah distribution tu. Banyaklah peluang pekerjaan maksudnya. Banyak. Dia boleh create banyak. Even untuk penghantaran pun dah ada dah. Kan kalau stokis pandai, orang nak mudah, senang, cepat dia kan. Faham. Stokis power lah sistem ni. Kalau dia bijak, dia cakap je, stoller ada berapa? Contohnya ada 50 stall di bawah dia. Satu stall RM10 tak RM500. Lepas tu saya cakap tadi, siapa claim, kita nak dengar cerita. Sekarang saya boleh iktiraf. Saya iktiraf. Kita kalau Cik Ran iktiraf, saya boleh masuk paper lah. Dengan ini saya mengiktirafkan. Power. Wow. So memang kalau nak diikutkan, banyak adalah usahawan-usahawan yang telah dibina under GTR sendiri. Betul. Kita ada
50 usahawan yang mempunyai lebih daripada 2 cawangan. Okey, dia boleh ada lebih daripada 2 cawangan. Dah ada. Dah boleh. Dah ada. Maksud dibolehkan lah. Dah dibolehkan. Mereka dah ada. This is real story. Okey. Dan kita ada 4 usahawan yang ada lebih daripada 10 cawangan. Okey. Okey. Baik. Dan ini yang kita lahirkan dalam masa 2 tahun 8 bulan. 8 bulan. Tak panjang pun masa dia, baru 2 tahun 8 bulan. Sejak belajar ataupun sebelum belajar? Okay, kita start 2021. Start belajar, saya masuk as a Titan pada bulan 7 tahun lepas. Okay. 2022. Oh, iya ke? Mau tumbuh gigi. Rasa masa kita pergi Atlanta tu dah lama dah. Atlanta bulan 12 tahun lepas. Saya masuk bulan 7. Okay. Itu pun nasib baik lah. Saya orang tercepat approve visa. Oh yes. Oh yes. Miracle saya buat kat kedudukan. Yes. Saya ingat you bawa approve visa cakap budak baru ni. Okay, macam tu. Okay. Tak regi kot. Kita serius sikit. Jadi Tuan Najib dah ada pengalaman bina beratus-ratus orang usahawan yang nak jadi we call it staller lah. Orang yang macam mana yang you tak nak? Okay, itu soalan best. Orang yang macam tak nak. Orang yang tak nak, saya betul-betul tak nak, yang tak ada growth mindset. Okay, cerita lah. Maksud dia tak faham tu apa? Growth mindset tu. Growth mindset maksudnya meniaga sekadar, kalau tanya nak meniaga apa saja je, nak isi buat beli duit sayur. Itu ciri-ciri yang kita tak nak. Buat duit sayur berapa banyak sayur dia nak makan. Okey. Ada juga jawab macam tu. Ada. Duit sayur, barang dapur. Kau nak cerita barang Kau dah kenapa, Mat? Kau dah kenapa kau nak beli barang dapur? Banyak benda lagi. Beli store dapat dapur. Kan kau kan. Kalau kau beli produk no. Okey. Okey kan. So, baik, minggu lepas. First kita nak orang yang ada vision. Dia tahu bahawa meniaga burger ni dia boleh maksimumkan income dia. Berapa cawangan dia nak dalam setahun. Dan isunya saya tak ada duit. Bukan, cerita dia bukan duit. Asset dalam GTA Burger bukan duit sebenarnya. Asset adalah orang yang ada growth mindset, orang yang committed, orang yang boleh ikut at least 3 perkara yang kita lihat nak menentukan dia ni asset. Dan 3 perkara ni kita boleh tengok dalam sistem digital kita. Dari report yang di key in tu lah. Dan 3 benda yang kita lihat ni menggambarkan behavior orang ini. Apa 3 benda ni? Yang pertama, bila dia start berniaga dengan kita, dia jadi staller. Kita panggil staller. Start berniaga jadi staller. Kita lihat daily report dia. Daily report. Ada je daily report dia. Dia mesti daily report. Kedai berniaga, buka, tutup, mesti ada report. Kedai buka lah. Yes, berapa sale dia, kita boleh track everything dalam WhatsApp, dalam sistem everything. Yang kedua, kita tengok macam mana cash managementnya. Kerana sistem kita ada centralized sistem payment. Mereka tidak boleh beli barang di stokis menggunakan cash. Mereka kena menggunakan wallet. Okey. So kalau customer datang bayar guna cash, dia boleh terima? Dia boleh terima. Tapi dia kena back in? Dia kena back in. Malam tu juga? Malam tu atau besok. Tapi dia kena back in? Dia kena back in. Dan pembelian tu, back in tu dia akan di-convert menjadi wallet. Okey. Kalau maksudnya customer boleh bayar guna cash, nak guna QR pun boleh? Apa benda so pun QR boleh. kepada center lah? Kepada dia. Kepada orang tu juga? Account company dia. Pada akaun syarikat dia. Tapi dia pula kena back in dekat. Untuk dia buat pembelian seterusnya di stokis. Pembelian di stokis tidak boleh menggunakan cash. Okey. Faham. Okey, yang ketiga? Dan yang ketiga, operation hours and days. Kadang-kadang kan suka-suka buka, suka-suka buka, suka-suka tutup. So 3 benda ni kalau kita lihat 3 bulan, 3 perkara ini kita tahu kalau mereka boleh konsisten buat trade, mereka adalah asset. Dan mereka ini diasingkan, ini yang dipanggil fighter. Jadi fighter pula. Mereka adalah asset. Dan kalaulah 3 benda ni tak boleh dibuat dalam masa 3 bulan, mereka almost jadi liability. Dan it's time to dia buat keputusan lah. Dia buat keputusan untuk hidup dia. Dia ke kita? You all. Sebab kalau dia beli package tu, dia punya bisnes. Okey. So kita lihat sendiri orang-orang seperti inilah yang tak boleh grow, yang di backup oleh netizen yang mengatakan kami menganiaya. Okey, sabar. Sabar. Risau. Sabar. Kita nak wujudkan peluang dulu. Takut orang ni. Sabar. Kita nak wujudkan peluang. Okey, so maksudnya kalau saya ni
menganggur, sekolah pun tak tinggi, siapa jadi stoller? Boleh. Okay, so JTR akan providekan sistem ambil kat mana semua, dia akan training ada. Yes, training ada. Berapa investment yang saya kena keluarkan untuk dapatkan stall dan sebagainya, ataupun percuma? Percuma boleh try. Kalau ada attitude yang bagus. Kalau lepas, tapi bukan percuma tu, kita bayar gaji dulu. Boleh try lah, boleh apply lah. Boleh apply. Kena apply. Boleh apply. Kita bayar gaji. Kalau kita tengok dia ada attitude bagus. Maksud you willing to invest? Kita willing to invest. Bagi dia orang je pernah cerita ni. Saya pun macam wow. Tapi tak semua orang ada terhad berapa. Contoh sekarang ni kita buka mungkin 50 dulu. 50 sekarang. Tengah buka lah sekarang. Buka. Orang boleh apply lah. Boleh apply. Dia lalui proses interview yang ketat lah. Yes, interview. I see. So kita tengok sama ada, lepas tu dia akan run. Kita akan tengok dia ni asset atau liability. Faham, proses sama lah. Okay. So boleh apply untuk minta untuk stall lah. Kalau saya nak buka bekerja. Itu bekerja. Kalau saya nak buka berapa? 14,300. Apa saya dapat 14,300? Apa tu semua benda dapat. Dulu orang bising tongges tak dapat. Kali ni kita dapat tongges pun saya tak ingat lah. Tongges kenapa? Dulu orang marah tak dapat tongges. Tongges kan boleh beli sendiri. Kan dia orang nak juga tongges. Dia ada chop JTR ke? Dulu 8,250 saya cakap 8,250 semua dapat kecuali tongges. So tongges tu dia orang marah. Betul naik harga. Naik harga sebab tongges pun masa tu nasional tak dapat tongges. Sekarang saya lupa 14,300 tongges dapat atau tak dapat. Tapi tak kisahlah, untuk yang mendengar ni beli 14,300 saya belanja tongges lah. Kejap lah, kita sambung kejap lagi pasal tongges ni. Aku lah. Betul lah tu, sebab Tuan Najib are dealing with the people yang from the ground. Yang people mostly background tak ada business education. Tak ada proper education. I don't know whether you have 4% saya kira it's a straight people lah. Tentang itu persepsi lah. Sebenarnya kebanyakan yang join kita pensyarah, doktor. Ada beberapa pensyarah, ada yang retire sampai retire. Doktor tu kenapa dia belajar tinggi-tinggi susah jadi doktor? Lepas tu dia dapat income bagus pula berniaga. Faham. Ada ramai doktor buat bisnes kan? Faham. Ada pensyarah ada 2 orang. Pensyarah ada 2 orang. Ada eksekutif. Ada beberapa program profesional, cikgu. Ramai program profesional. Tapi mereka bijak. Mereka Mereka mula-mula je 3 bulan pertama je jaga untuk fahamkan proses. Faham. And then after that mereka create their own team. Network sendiri lah. Dia gaya gaji lah. Ada juga di kalangan toke-toke yang beli franchise lain. Contoh, ada toke-toke T-Life yang beli franchise. Dia beli GTR Burger, dia letak depan T-Life dia. Beli air kat dalam, makan burger kat luar. Baik. Faham. Okay, Tuan Najib, business are tough 2022, 2023 especially. Apa faktor yang bantu you boleh sustain the business? Saya suka cakap analogi ni. Saya rasa saya selalu ulang. Rasa Aman yang Tuan Ras pun selalu dengar benda ni kan. Cuba ulang, boleh ingat balik. Kita ni ibarat menuju satu destinasi menaiki kapal layar. Dan kita tak mampu ubah arah angin tu. Dari situasi sekarang, ekonomi ke apa, kita tak mampu ubah arah angin. Kita tak boleh. Tapi kita boleh adjust layar untuk sampai. Kita boleh adjust layar tu untuk kita sampai. Ataupun kalau kita tengok ada batu gelombang, kita boleh divert sekejap. Faham. Adjustment tu yang kita dapat di sini. Di mana? Di Richworks. Betul. Adjustment tu yang penting. Ada orang dia nampak umat dia langgar. Dulu itu kami lah dulu. Faham. Itu dulu lah. Kapal pecah buat kapal baru. Sebab jantan kan langgar. Jantan sangat kan. Faham. So, kapal pecah buat kapal baru. Tak ada masalah. No problem. Rupanya penat. Rupanya boleh adjust. So maksudnya layar tu boleh adjust. Kita baru tahu. Dulu tak tahu layar tu nak buat apa. Kita ingat layar tu macam tu. Astaghfirullahalazim. Ibarat macam tu lah. Harap semua penonton boleh faham analogi tu. Kita nak mereka faham. Sebab rata-rata kita punya audience ni ada usahawan juga. So maksudnya buat business is all about adjustment. So salah satu faktor Tuan Najib dapat survive post pandemic ni adalah adjusting your adjust the business model and so on. Sebab customer behaviour berubah-ubah. Understood. Customer behaviour berubah-ubah. Dulu PKP kita punya online sale meletup-letup. Bila keluar PKP offline sale meletup-letup. But now kita nak
kita nak balance, kita buat collaboration dengan Foodpanda. Saya bawa balik semalam dengan Foodpanda. Kita tubuhkan satu unit khas. Foodpanda pun first time tubuhkan satu unit khas. Kita collaborate, kita buat satu syarikat khas untuk handle all order satu Malaysia dengan Foodpanda. GTR Burger. GTR Burger saja. Wow. Wow. Yes. Wow. Dan insyaAllah kita sasarkan sale daripada Foodpanda ni, kita menyasarkan dalam 3 bulan ke 6 bulan pertama dia boleh mencecah 1.5 juta untuk sebulan. That's sale from interesting. Wow. Ini GTR Burger tau. Apa yang encourage you untuk close such deal? Sebab kita tahu Foodpanda adalah platform. Siapa approach siapa? Okay, memang kita approach Foodpanda. You approach, Kita approach, tapi kita approach bukan seperti customer biasa. Kita approach with proposal. Kebijaksanaan you lah, different lah. With the idea. Kalau mereka dapat berapa peratus persen, tak boleh cerita. Saya PNC lah. Berapa puluh persen lah. Commercial term jangan cerita. Tapi kalau kita boleh make 2 million, mereka dapat ratus ribu kat situ. Betul. So why not we work together? Achieve that target. If we achieve it, nanti kita buatlah benda-benda lain pula. Betul, sebab sistem you nak kalau nak develop sendiri sistem tu, it's not easy. Ordering system betul. Some more the brand is big already. Betul. Nak centralize sistem pun susah. Orang trust nak order. Distribution. Distribute. Kita tengok Foodpanda dah start meluar. Dan hari ni saya berani promokan apa? Kita lakukan kolaborasi mereka. GTR kolaborasi betul-betul kita tubuhkan satu unit khas. Ni baru semalam kan? So keluar kat podcast. Ni first time bagi tahu. Dia kita dah launching 2 minggu lepas. Dah launch 2 minggu lepas. Dan semalam saya just meeting strategi the whole day. Lama tanya saya tergambar sebab tak faham. Dia memang macam ni lah selalu. Baik. Sebab aku tengah in character. Wow, okay, menarik. Wow, Tania. Tuan Najib, I just nak tanya you soalan ni. I mean, you dah belajar dengan kita 1 year plus, right? Betul. Dan the person who been there for you is Datuk Wira. Betul. And together your partners is Datuk Wira. If you can describe, what's English pula? Tengah memahami juga dia ni. Ada subtitle. Kalau you boleh describe Datuk Wira as a person, apa yang you boleh cakap tentang Datuk Wira? Okay, dia bukan sahaja mengajar tentang bisnes. Kebanyakan orang fikir dengan Datuk Wira mengajar tentang bisnes. Dengan Datuk Wira, dengan Rusyuk mengajar tentang bisnes. Tapi dia bukan. Dia mengajar tentang kehidupan. Kita bermula seawal 6.30 pagi lagi dengan kerohanian. Apa yang saya belajar selama setahun adalah saya betulkan diri saya dulu. Dan saya percaya benda tu saya dapat awareness untuk membetulkan diri dahulu sebelum kita nak pergi betulkan orang lain. Kalau kita penggelong, macam mana saya nak betulkan orang lain? Kita apa? Gelong, faham tak gelong? Okay. Gelong tu masuk gunung. First kita betulkan diri kita dulu. Kita betulkan diri kita, and then after that kita sampaikan kepada yang lain, kepada tim kita. Dan benda tu berlaku, baru kita sedar. Apabila kita betulkan diri kita, kita betulkan direction business kita, kita adjust direction business kita. Datuk Wira mengajarkan kita, dia bukan saja mentor kepada business, dia mentor kepada kehidupan. Dia menegur dari pelbagai aspek. Menegur, terpulang balik kita nak terima atau tak terima. Tapi tegurannya, dan saya yakin teguran dia sangat ikhlas. Dia ingin lihat anak didik dia untuk berjaya. Dan benda itu dah terbukti. Kerana apa? Saya ingat saya ketika GTR sendiri, partner saya masuk dalam Tuan Haji Nordin as a Titan sebelum tu. Mana je mula-mula kami nak masuk Titan tu, kami tengok mahal ni, seorang je masuk kan, macam tu. Tuan Nordin masuk dulu. Lepas tu Spire dulu 2 minggu. Yes. Spire 2 minggu. Test. Dia kata lepas tu 5,000 mahal ni. Kata mahal masa tu. Lepas tu jumpa, kita salah seorang je dah masuk. Aku run bisnes, kau pergi masuk belajar. Nanti kau belajar, kau beritahu aku. Macam tu lah kau belajar awal. Apa yang terjadi adalah, lepas tu dia decide masuk Titan. Dia kata, alamak, macam tak sampai dia punya. Yelah, nak grow besar. Tak sampai lah duduk dalam Spire masa tu. Dia kata kan, kena duduk. Aku dengar ada Titan, dia cakap. Dengar ada Titan. Kita try dulu. Kita try 6 bulan. Kalau 6 bulan tak jadi, kau keluar. 6 bulan lepas tu saya masuk.
And then tahun pertama kita duduk dalam Titan, kita boleh membuat sales sebanyak 15.799 juta ringgit setahun. Tahun pertama. Dan itu usia perniagaan kami baru setahun lebih. Kita burger. Faham. Dan banyak benda yang kita adjust dari sudut promosi, team, leadership, dari sudut I've seen a lot improvement yang you ada. Walaupun kita kadang-kadang jumpa gila-gila cakap benda yang yelah, benda-benda yang mengembirakan hati. Tapi I tahu you ada a lot of improvement. Sangat banyak. Tahniah pada Tuan Najib. Terima kasih. Kita ada banyak benda lagi kita nak bincangkan, nak borak. Kita commercial break dulu. Okay, nanti kita kembali kejap lagi, Wan. Makanlah GTR burger. Commercial break kan? Kita jumpa anda sekejap lagi. Stay tune. Kejap lagi kena buat. Kejap lagi kita bagi last. Stay tune guys. Bye.